Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 secara berkumpulan bagi subjek PLIN 1102 Literasi Matematik. Terusnya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang pertama, iaitu Nur Farah Hafizah, Nur Farah Fatin dan saya sendiri, Dayang Khairanisa Natasha. Seterusnya, soalan tugasan yang diberikan adalah seperti yang tertera. Kami dikehendaki untuk mereka dan menyelesaikan satu masalah bukan rutin berdasarkan model Polya dengan bantuan aplikasi teknologi seperti Desmos, Mathsmagic, Wolfram, dan lain-lain perisian yang berkaitan dengan soalan yang kami pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Fatin binti Abdul Wahab. Berikut merupakan pendefinisian bagi masalah bukan rutin. Masalah bukan rutin ialah masalah yang memerlukan proses-proses yang lebih tinggi dalam menyelesaikan masalah berbanding masalah rutin. Bagi contoh, penyelesaian dalam masalah bukan rutin adalah bergantung kepada kebolehan menggunakan pelbagai strategi penyelesaian masalah bersama dengan fakta-fakta dan maklumat. Daripada masalah bukan rutin ini, kita dapat kesan positif, yaitu dengan mengembangkan penggunaan strategi dalam menyelesaikan masalah, kita dapat memberi peluang kepada diri kita untuk memikirkan berbagai cara penyelesaian dan berkongsi kaedah penyelesaian, dan kita juga akan lebih yakin dalam menyelesaikan masalah bukan rutin. Selain itu, kita juga dapat menikmati keindahan dan logik yang wujud pada matematik. Dan masalah bukan rutin ini juga mampu memberikan kita, meningkatkan kemahiran kita untuk berpikir secara kritis dan menimbulkan ide kreatif dalam menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Hafizah binti Senandar. Saya akan membentangkan tentang model Polya. Apa itu model Polya? Pada tahun 1945, buku How to Solve It yang ditulis oleh George Polya telah diterbitkan. Dalam buku ini, George Polya telah memperkenalkan 4 prinsip dalam penyelesaian masalah matematik. Penyelesaian masalah yang baik mengandungi 4 fasa. 4 prinsip model Polya ialah memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi, dan menyimak jawaban. Prinsip yang pertama ialah mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah matematik menggunakan pertanyaan agar murid dapat memikirkan kehendak soalan. Seperti pertanyaan, apa yang perlu kamu cari dan tujukan? Apa yang boleh kamu tegaskan? Bolehkah kamu menyusun semula ayat dengan perkataan sendiri? Adakah maklumat yang diberikan cukup? Adakah kamu memahami semua perkataan yang digunakan? Dan terakhir sekali, bolehkah kamu menggunakan gambar untuk memahami masalah? Prinsip yang kedua ialah merangkai strategi. Ada banyak strategi yang boleh digunakan, seperti cuba jaya, melihat pola, melukis gambar, bekerja dari bawah, menggunakan rumus, dan membina jadwal. Ada 3 lagi strategi yang boleh digunakan, yaitu membuat simulasi, melakukan masalah, dan memudahkan masalah. Prinsip ketiga ialah melaksanakan strategi. Langkah ini biasanya lebih mudah daripada langkah merancang strategi kerana murid telah tahu apa yang perlu dilakukan dan hanya perlu mengira untuk mendapatkan jawaban daripada masalah yang diberikan. Selain itu, pelajar perlu tekun dan berhati-hati apabila menggunakan kemahiran yang sedia ada, kerana pelajar biasanya akan cuai ketika melaksanakan strategi. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, pelajar perlu berpatah semula ke langkah pertama dan merancang strategi yang berbeza, sehinggalah mereka dapat menggunakan strategi yang betul untuk menyelesaikan masalah. Prinsip yang terakhir ialah menyimak jawaban. Polya mengatakan bahawa wajar untuk kita mengambil sedikit masa untuk menyimak jawapan dan membuat refleksi. Ini bertujuan untuk mengukuhkan keyakinan dan memantapkan lagi pengalaman untuk digunakan pada masa hadapan.
Pada masa depan, murid lebih mudah untuk menyelesaikan masalah karena telah mempunyai pengalaman daripada penyelesaian masalah-masalah yang lain. Yuk kita masuk ke soalan masalah bukan rutin. Lily ada sejumlah gula-gula. Ayahnya menambah 11 biji gula-gula kepadanya. Selepas itu, Lily memberikan 23 biji gula-gula kepada Nina. Kemudian, dia membahagikan baki gula-gula sama rata dengan adiknya. Sekarang, dia ada 49 biji gula-gula. Berapakah jumlah asal gula-gula Lily? Berdasarkan soalan ini, kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah bekerja dari belakang. Berdasarkan masalah bukan rutin yang telah kami buat, murid boleh menggunakan model Polya untuk menyelesaikan masalahnya. Langkah pertama yang perlu dibuat oleh murid ialah memahami soalan. Berdasarkan masalah yang bukan rutin yang telah kami buat, apa yang dicari ialah jumlah asal gula-gula Lily dan apakah operasi yang digunakan ialah operasi tambah, tolak, dan bahagi. Bagi soalan bolehkah menggunakan gambar untuk mewakili? Ya, boleh kerana pelajar boleh melukis gambar gula-gula. Bagi soalan yang terakhir, adakah kamu memahami semua perkataan yang digunakan? Murid memahami perkataan yang digunakan kerana perkataan mewakili setiap operasi, seperti perkataan memberi mewakili tambah, membahagi mewakili bahagi, dan memberi membawa maksud. Untuk pengetahuan semua, kemahiran memilih strategi yang sesuai adalah bergantung kepada seberapa banyaknya pengalaman kita menyelesaikan masalah sebelum ini. Contohnya, kalau kita menyelesaikan banyak masalah bukan rutin, jadi kita lebih banyak input ataupun kita dapat banyak strategi yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah baharu. Berikut merupakan soalan bukan rutin yang disediakan oleh kumpulan kami. Lily ada sejumlah gula-gula. Ayahnya memberikan 11 biji gula-gula kepadanya. Kemudian, Lily memberikan 23 biji gula-gula kepada Nina. Dia membahagi baki gula-gula itu sama rata dengan adiknya. Sekarang, Lily ada 49 biji gula-gula. Berapakah jumlah asal gula-gula Lily? Berdasarkan prinsip model Polya, langkah kedua ialah merancang strategi. Terdapat berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah bukan rutin. Contohnya, kaedah cuba jaya, melihat pola, melukis gambar, bekerja dari belakang, menggunakan rumus, membina jadual, membuat simulasi, melakukan masalah, dan memudahkan masalah. Untuk merancang strategi ini, kami menggunakan strategi merancang bekerja dari belakang, di mana soalan kami berkaitan gula-gula yang dibahagikan penyelesaiannya adalah berdasarkan bekerja dari belakang. Jadi kami menganggap jumlah gula-gula Lily pada asalnya adalah tidak diketahui atau unknown atau X. Penyelesaian dilakukan dengan menggunakan operasi songsang pada ayat matematik. Jika dalam ayat dikatakan bahawa gula-gula dibahagikan, maka kita akan menggunakan operasi darat untuk mencari jumlah asal gula-gula. Kami memilih strategi bekerja dari belakang ini kerana ia sesuai dengan masalah bukan rutin yang kami sediakan, dan masalah bukan rutin di atas lebih mudah diselesaikan secara songsang, yaitu dengan menggunakan penyelesaian akhir untuk melihat bagaimanakah proses di awal penyelesaian tersebut untuk mendapatkan jawapannya. Itu cara pengiraannya adalah seperti yang berikut. Langkah terakhir bagi model Polya ialah menyimak semula. Langkah ini digunakan untuk dilakukan setelah membuat jalan kira dan mendapat jumlah gula-gula asal Lily. Jawapan 110 biji gula-gula yang diperoleh akan disemak semula untuk memastikan jawapan tersebut betul. Dan operasi yang menggunakan nombor akan diperhatikan agar tidak berlaku sebarang kesilapan. Semakan yang dibuat adalah untuk mengelakkan kecuaian yang boleh dilakukan tanpa sadar. Dan langkah ini penting untuk mengelakkan kehilangan markah atas kecuaian yang kecil dan seringkali berlaku di dalam kalangan pelajar. Berikut merupakan aplikasi untuk menyelesaikan masalah bukan rutin kami, yaitu
strategi bekerja dari belakang. Kami menggunakan AI Answer App Maths and Homework. Berikut kami telah mengimbas soalan yang kami sediakan dan kemudian dipaparkan langkah penyelesaian beserta huraian, dan didapati bahawa hasil jawapan kami adalah sama dengan hasil jalan kerja yang kami lakukan secara manual. Sekian, terima kasih.